petok bawah sekali. 212 petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Amma al-uklul qalil. Al-uklu bukan al-aklu ni. Uklu ni kena pada makanan. Amma al-uklul qalil urfan wala yataqayyadu binahwi simsimatin min nasin au jahilin ma'zurin wa min maghlubin ka'an nazalat nukhamatuhu li haddiz zahir wa ajaza an majjiha au jara rikuhu bi ta'amin baina asnanihi wa qad ajaza an tamyizihi wa majjihi. Mana jawab dia? Fala yadurru li uzrin. Ammal uklul qalil, jawabnya fala yadurru li uzrin. Adapun sedikit makan menurut ukuran umum, di sini tidak dibatasi harus seukur biji-bijian. Allah. Adapun makanan yang sedikit di sini urfan, pada uruf. Contoh di hadapan dia makan dalam keadaan lupa, tapi makannya sedikit. Itu tidak membatalkan sembahyang. Ini bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan makan dengan lupa menambah pun tak jadi batal puasa. Adapun kalau makan dengan lupa ketika sembahyang, tak batal kalau makan tu sikit. Sebab apa beza sembahyang dengan puasa? Sebab sembahyang ni tak pernah sabar makan jatuh ke banyak. Tapi kalau puasa ni mungkin makan tu jatuh ke banyak. Sebab moga duk main luar dapur lama makan kat dapur tu. Adapun semayang ni moga duk diam kan. Tapi mungkin berlakulah terlupa makan. Hak makan sedikit tu tidak membatalkan semayang. Kita kata ginilah orang-orang terlantar tu. Di situ tempat dia tidur, di situ tempat dia semayang, di situ tempat dia makan. Kadang-kadang hak makanan dia tu ada lagi hak tak habis tepi tu. Tadi makan situ, kemudian semayang pula situ. Kadang-kadang tengah-tengah semayang ni dia capa ambil, dia makan dok setarang. Kadang-kadang dia ambil, dia makan. Dia bukan sengaja tu. Orang tahukan lah sengaja dia pergi makan. Dia tengah semayang ni. Tiba-tiba dia nampak kuih ada tepi, dia pun ambil, dia makan. Warna semayang tu teruskanlah. Sebab dia lupa tu. Lupa. Tapi bukan makan banyak. Adalah kuih suti lagi tak habis tadi tu. Enggak tadi kan kenyang dah, tinggal suti ke kuih. Duduk situ. Siapa tanya semayang, dah suruh dia pandang kuih, dia pun ambil, dia makan. Lepas tu kita orang tukang jaga semayang orang uzur ni. Teruskan semayang lah tu. Apa? Lupa tu, takkan dia sengaja pergi makan. Lupa. Tapi banyak ke sikit je. Tak batal semayang. Ni kena pandai lah. Pasal dulu cerita habis cakap begitu juga. Tengah semayang ni, tiba-tiba dia cakap, tak suruh dia berhenti semayang, janganlah. Bapa dia cakap tu dengan lupa. Sedikit tak batal. Cuma dia cakap tengah semayang ni, dia pun berhenti cakap. Mana dia cakap, lepas tu tengah semayang dia berhenti. Sebab kalau cakap walaupun lupa, kalau banyak jatuh batal juga. Kalau makan dengan lupa, tapi kalau banyak batal juga. Jadi kalau dia salah cakap tu, kita stop je lah. Stop mana? Tengah semayang ni. Bukan stop semayang. Semayang kan stop. Jalan semayang. Jangan berhenti semayang tu. Semayang macam biasa lah. Tapi kita peringat dia, takut dia cakap banyak. Bila cakap tu banyak, walaupun lupa, batal semayang. Kan dulu kan? Kalau cakap dengan lupa, kalau sedikit tak batal. Kalau banyak, kena berhenti lah.
Lepas tu kita dicakap je, kita pun peringat. Tengok semayang ni, dia pun berhenti cakap. Sama lah, sama semayang tu. Ni kalau cakap Allah batal dalam mak. Main bola mak, main bola mak. Susah. Lepas tu dia semayang pula, dah habis. Dia cakap pula, Allah mak, bila nak sudah semayang ni? Berapa kali semayang dah ni, main dia cakap saja ni. Orang tukar cara tu dah reti pula orang panggil. Dah reti. Dia cakap, cuma kita sekat dia cakap, takut dia cakap banyak. Kalau cakap banyak, walaupun terlupa, batas jadinya bab banyak. Tu kita peringat tengah semayang tu mau. Dia pun reti. Tu baca. Itu baca. Kan? Tu kata nak kita yang bimbing orang uzur semayang, tapi kita ni kena ada ilmu lah, jangan tak ada ilmu pula. Ni cerita hal makan. Dia ambil kuih sutih tak habis tadi, dia makan. Tu makanan sedikit, makan sedikit, dah kadang lupa tu, contohnya lah. Tapi sedikit ni urfan, pada uruf sedikit ni. Di sini tidak dibatasi, harus diukurkan biji-bijian. Dia tak kait sedikit dengan binahwi sim-simating ni, si biji lenga, tak kait. Tak ada, kena ada sebiji lenga, lenga kena awal lenga. Kena. Kita kena tahu sebut je. Benda apa warna tak tahu tu. Sim-simating ni, sebiji lenga. Kenal lenga? Awak ke apa? Awak ke apa lenga? Awak masak ke? Kenal tak lenga? Memang lenga tu bahasa buku dah lah. Bahasa buku lenga. Bijang. Bijang ni nama orang, bijang ni nama orang terbalik. Kenapa dah? Siapa nama orang bijang orang panggil ni? Nama orang tapi nama dia tak bijang, tapi nama dia terbalik. Tak seduk buku baca lah, tapi nama orang lah. Bijang dia kata. Bijang nama orang. Dia tukar huruf. Bijang dia panggil. Jadi dia tak kait dengan nanti halus, tak kait. Janji makan tu sedikit, lupa tak batal. Sedikit ni nanti besar, biji lenga panggil sikit, dah kait. Kuih sutih pun, kalau kuih sutih tu urus panggil sikit ke banyak? Urus ni kira ramai. Urus ni kira urus amah, kira ramai. Kalau sutih kuih, panggil sikit ke banyak? Sikit je, bos sutih je. Hak baki tadi je. Hak baki tadi. Maknanya dia kata sini, makanan yang sedikit, yang bukan kata sikit tu mesti sebesar biji lenga dah. Kalau sebesar biji lenga tu bukan sikit tu, sikit sangat-sangat kalau kita panggil tu. Ni sedikit. Adakah sedikit tu dia kait ke dengan sebesar biji lenga? Bawa panggil sikit? Tak kait gitu. Dan sikit kira mana? Kira urfan, kira pada uruf. Kira kepada uruf. Adapun hak terdahulu batal sembahyang dengan perkara yang membatalkan puasa. Sampai masuk ke dalam rongga walaupun kecil, masuk dalam rongga, maka membatalkan sembahyang. Tapi kalau sedikit, walaupun sedikit dia membatalkan sembahyang di sini, dia dalam syarah dia misal sebesar biji lenga lah juga. Tapi dia gini, sebab kita dahulu hak petok yang kedua daripada atas tu kan, watabatulu muftirin wasala li jawfihi wa in qalla, dan batal sembahyang dengan perkara yang membatalkan puasa yang sampai kepada rongga. Wa in qalla, jikalau sedikit. Maknanya kalau kita katalah kita telang sebutir nasi. Sebutir nasi tu perkara membatalkan puasa. Kalau kita telang sebutir nasi dalam sembahyang,
maka membatalkan sembahyang. Wa in qalla, sekalipun sedikit, batal sembahyang kita. Kita telan pakai membatalkan puasa walaupun sedikit. Sebab apa dalam kitab kita wa in qalla, jikalau sedikit. Janji masuk sesuatu ke dalam rongga, masuk makanan dalam tekuk, batal lah sembahyang, batal lah puasa. Wa in qalla, jikalau sedikit pun batal sembahyang. Kalau bulan puasa, batal puasa walaupun sedikit pun. Tapi kenapa sebut walaupun sedikit pun? Tak payah royak dah. Dah masuk makanan dalam rongga tekuk, batal lah sembahyangnya, walaupun hanya sebesar biji lenga, walaupun hanya sebesar sebutir nasi, walaupun hanya sebesar sebutir kacang, maka batal lah sembahyang kita, batal lah puasa kalau siang hari Ramadan. Tapi kenapa hari lagi wa in qalla ni? Dia kalau sedikit pun batal sembahyang. Hak dalam i'anah, dia kata wal ghayatu liraddi alal qaili bi adami butlaniha. Didatangkan ghayah ni, sekalipun sedikit batal. Sebab apa datangkan ghayah ni? Nak tolak pandangan ulama yang mengatakan kalau sikit tak batal sembahyang, kalau puasa pun tak batal puasa. Gitu. Ada pandangan, tapi ini pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i lah. Pandangan ni sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sedikit tidak membatalkan. Dia gitu. Berarti maknanya wa in qalla, kalau kita gak masuk sesuatu dalam rongga tengkok, batal lah, tak seduk royak lah. Dan jikalau sedikit sekalipun, tak royak dah. Dah masuk makanan, walaupun sebesar biji lenga, walaupun sebutir nasi, batal lah. Apa lagi nak royak laginya? Tapi dia wa'ari wa in qalla, jikalau sedikit sekalipun batal juga. Ni ada tujuan. Ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Hanafi, kalau sikit tak batal. Kat tu. Kadang-kadang nak kena juga kita ni, nak kena pakai juga. Kita punyalah turun rumah tadi, tak ada nak komo, sudah makan. Kira sampai sejid nak komo lah. Dah ingat pula dah. Lepas masuk Allahu Akbar, Allah. Dak komo saat ni. Ni ada ni. Kecil-kecil ni ada ni. Lepas tu nak kena tu. Nak kena. Kalau ada kain boleh lah kita ambil kain tuala, kain sapu tangan, kita pun buang. Tapi buang setara mana sangat ni dalam mulut dan dak komo ni macam-macam ni. Nak kena. Yang telan. Yang telan buih. Aduh. Penuh lama-lama nak tunggu 4 rakaat ni. Kita wajib kena jaga, jangan telan. Wajib kena jaga. Tak boleh nak baca lah kitanya. Dan kita pula tak ada standby apa-apa. Kain pun tak ada, sapu tangan pun tak ada. Nak buang ni, nak ludah sapu tangan tak ada. Tak kena. Tak ada arah kok. Lah, kecil-kecil tu pakai ya dah lah, tak batal. Gitu je lah. Dan kadang-kadang bukan kita saja-saja ni. Ada ketika kita terlupa. Terlupa bang? Dah sedar dalam semayang, tak boleh telan. Betul macam mana? Wajib keluarkan. Kalau takut tertelan, keluarkan. Tu kata ambil sapu tangan apa semua tu. Kau tak ada sapu tangan, nak mana lah. Ambil baju lah sikit buat. Orang duduk sebelah tu, mana lah orang duduk sebelah tu. Dah warna dia ni. Main duduk akak baju, main duduk buah liu dia baju ni. Mula dah sedap nak duduk. Mana ni? Tak boleh telan. Lepas tu nak baca mana ni? Kena puik lah, puik liu tu. Butuk-butuk gini lah. Apa? Darurah. Kita tahu pandangan-pandangan lain ni, kita bukan nak tatabu'ur rukhas. Tatabu'ur rukhas ni kita sengaja nak ambil yang mudah, bukan. Kita bukan sengaja ambil mudah. Kita tahu kalau sedikit tak batal semayang. Tak apalah. Kita ni bukan sengaja ni, kita terlupa nak berkomo saat ni. Dia panggil apa ni? Darurah ataupun ada hajat. Jadi kita kena tupang pandangan lain, pandangan dhaif ke, pandangan mazhab lain ke. Dalam keadaan kita darurah, dalam keadaan kita berhajat. Gitu lah. Ya kan?
Jadi didatangkan dengan royak dan faid qalla, jikalau sedikit pun. Nak tolak pandangan dhaif mengatakan kalau sedikit tak batal. Sebab tu kadang-kadang dalam kitab lah, ni contoh-contoh, rukun yang keberapa? Rukun yang kelima, rakaat serta tamakninah. Rukun yang keenam, betul tak yang kelima tu? Rukun yang kelima, rakaat serta tamakninah. Rukun yang keenam, i'tidal serta tamakninah jikalau semai sunat sekalipun. Apa dia maksud gitu tu? Tadi rakaat serta tamakninah. Tak ada jikalau semai sunat sekalipun. Siapa di i'tidal dan juga duduk antara sujud serta tamakninah jikalau semai sunat sekalipun. Apa royak gitu tak payah dalahnya. Semai sunat semai fardu ke samalah kena tamakninah. Apa nak royak lagi? I'tidal serta tamakninah jikalau semai sunat sekalipun. Apa rokok nak kata gitu kata? Rukun yang kelima, rakaat serta tamakninah jikalau semai sunat sekalipun. Tidak ada. Yang kelima, rakaat serta tamakninah. Sekat tu je. Yang keenam, i'tidal serta tamakninah jikalau semai sunat sekalipun. Rukun yang keenam mesti i'tidal serta tamakninah walaupun semai sunat. Apa mak gitu tu? Sebab pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan mazhab Hanafi, i'tidal bukan rukun-rukun weh. Duduk anda sujud bukan rukun-rukun weh. Ni tolak ni. Adapun kalau rakaat atau sepakat ulama, rakaat tu tamakninah. I'tidal kalau semayang fardu, sepakat kalau kalau rakaat atau sepakat ulama, semayang fardu ke semayang sunat. Adapun kalau i'tidal, bukan sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia lain. Mazhab Hanafi dia i'tidal bukan rukun solat walaupun semai fardu walaupun semai sunat. Ini pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i dan kita Al-Anwar. Pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, i'tidal semai fardu itu rukun. I'tidal semai sunat bukan rukun. Lagi kat tu. Tak ada. Kalau rakaat serta tamakninah ni semua hukum, semai fardu ke semai sunat. Tapi kalau i'tidal, hak pandangan muktamad mazhab Syafi'i macam kita sama-sama ni, semai fardu, semai sunat, i'tidal serta tamakninah adalah rukun. Tapi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita, semayang fardu saja, i'tidal serta tamakninah tu rukun. Kalau semai sunat, bukan kata tamakninah, i'tidal tu pun bukan rukun. Sebab tu dia mari yang keenam, rukun yang keenam, i'tidal serta tamakninah rukun ni. Jikalau semai sunat sekalipun rukun juga. Sebab apa gitu? Sebab ada pandangan dhaif kata kalau semai sunat bukan rukun. Hati dia mari sekalipun royah tu bukan saja. Sini masuk sesuatu dalam rongga ni batas semayang walaupun sikit. Apa mari walaupun sikit itu? Sebab ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kitanya, kalau sedikit sebesar biji lenga, sebesar sebutir nasi, sebesar sebutir kacang, sedikit telang waktu tak batal semayang. Kalau bulan Ramadan pun tak batal puasa. Tapi nak tolak pandangan tu, berarti mari, dan jika kalau sedikit pun batal juga. Sebab itulah contoh i'tidal tadi tu kan. Ini kadang-kadang kita terpandang lah, bukan nak cara terpandang. Dia biasanya kalau i'tidal ni semai sunat tu lah. Dia i'tidal tapi tamakninahnya tak ada. Dia i'tidal tapi tamakninahnya tak ada. Itu biasa je. Sebab dia nak cepat. Apa dia nak cepat? Dia rakaat, dia i'tidal tu dia nak cepat. Tapi masalah i'tidal ni bukan macam rukun rakaat sujud. Kita rakaat ngak berhenti lalu dah. Kita sujud pun perak kita berhenti latar. I'tidal memang tubuh kita berhenti tapi tangan ni, tangan ni kita duduk angkat tangan ni kan. Ni. Selagi tangan ni tak berhenti, tak kira lagi tamakninah qada subhanallah tu.
Ngap berhenti tangan. Barulah kira tamak ninah kodonya, kodo kata subhanallah. Kodo kata subhanallah. Bukan suka kata subhanallah. Ada orang ajar suka kata subhanallah, baru tu baru baca tasbih. Allah kata subhanallah, dia kodo dia. Bukan suka kata subhanallah. Belik orang ni. Jadi, tapi oleh kerana tangan ni tak berhenti, tangan kita akak kan. Kita tak berhenti tangan, puas, kita turun sujud gitu je. Ada tamak ni dah ke tak? Tak ada lah. Tubuh dia tegak dah ni. Lebih daripada kodo subhanallah, tubuh. Tapi berhenti tak lagi ni. Lepas tu nak kita tamak ninah, orang tak berhenti lagi. Nak kira tamak ninah, kodo subhanallah, semua anggota kena senyap, kena diam, kena berhenti. Okey, kodo tamak ninah, kodo subhanallah tu. Jadi kalau kita rokok memang berhenti. Kita berhenti kan. Kalau sujud memang kita tegak berhenti, mudah dapat tamak ninah. Tapi kalau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tubuh berhenti, tangan tak berhenti lagi. Tangan tak berhenti lagi ni. Tak dapat lagi kodo tamak ninah ni, tangan tak berhenti lagi. Tangan pas turun bawah, dengan dia pun turun sujud lalu dah. Ada tamak ninah ke tak? Ni biasalah ni. Semayang sunat sebab nak cepat. Lepas tu dia tu. Pandang kata dalam mazhab Syafi'i, i'tidal pada semayang sunat bukan rukun. Kita pun tengok lah apalah. Pandang kata lepas tu dia tahu ke tak? Biar ke dia lah tu, biar kita selamat. Selamat tak? Selamat apa? Tak cara kat orang. Gitu. Tak? Tapi kalaulah bukan semayang sunat ni, semayang fardu dia buat gitu. Mazhab Hanafi. Tu pergi Mekah kan. Di mana ada i'tidal, di mana ada duduk antara sujud. Dia bengah sekejap, dia pun turun sujud. Daripada sujud yang pertama, dia angkat kepala sekejap, dia pun sujud yang kedua. Sebab apa gitu? Sebab mereka i'tidal, duduk antara sujud bukan rukun. Cuma daripada rokok kena bengah lah sekejap. Daripada rokok turun latar tak boleh. Dia kena akad dulu baru turun ke sujud. Kemudian kalau dah akad kepala daripada sujud yang pertama, nak panggil dua sujud mana? Dia kena angkat tapi bukan angkat tu nak ada congok, bukan. Sebab duduk antara sujud mazhab Hanafi bukan rukun. Dia angkat di sujud yang kedua supaya dibilang 2 kali sujud. Kita daripada sujud yang pertama, kita memang nak pergi kepada duduk. Itu satu rukun lain, itu duduk. Itu mazhab Syafi'i kita. Jadi kita kata wa engkolan, tolak pandangan tu lah. Jadi sekarang ni dia makan sedikit kepada uruf. Tapi tak kait sedikit ni dengan umpama sebesar biji lenga. Yang dilakukan dalam keadaan lupa. Tadi macam orang semayang terlantar tu lah, dia lupa. Depan hukum dia tidak mudarat, mana tidak batal semayang. Atau tidak mengetahui yang dia makzur adanya. Jahilin makzurin, dia jahil, tapi jahil mana? Makzurin, jahil yang dimaafkan pada syarak. Ingatlah, apa jahil dimaafkan pada syarak? Jahil baru masuk Islam, jahil duduk jauh daripada alim ulama, itu jahil yang dimaafkan pada syarak. Dia panggil apa ni? Dia makan sikit tapi dia jahil. Dia baru masuk Islam, dia ingat ke makan kacang sikit-sikit tak apa dia ingat. Ni orang baru masuk Islam ni. Kenapa dia ngunyak selu-selu? Tadi awak makan benda. Makan kacang 2-3 roti. Kan semayang kan? Semayang tak apa, makan sikit bukan makan banyak. Tak tahu sekarang. Makan sikit pun tak boleh. Misalnya dia makan sikit-sikit, dia tengah semayang ni. Sikit orang panggil tu. Batal ke tak? Tak batal. Sebab dia jahil yang makzur. Jahil yang makzur ni, jahil dimaafkan. Kita sebut kata jahil yang dimaafkan dua. Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Yang keduanya, Islam lama dah, jauh daripada alim ulama. Adapun kita Islam baka, orang mengajar banyak, kita tak mau ngaji, ni bukan jahil makzur. Makzur ni jahil yang bukan dimaafkan. Ni berdosa. Ni jahil makzur, jahil dimaafkan pada syarak. Dia baru masuk Islam.
Tapi kalaulah dia baru masuk Islam, ni ambil nasi pinggan belang-belang semayang makan, hak tu kena main mula. Dah kata jahil yang makzur dimaafkan ni tak batas semayang, makan sikit. Ni dia semayang duduk belakang, tulang belakang tu lah ada orang duduk nak makan idang nasi, nak makan kat gigi lepas semayang. Dia ambil nasi, dia mai dia makan sepinggang. Orang lain duduk mai depan, dia tengok, makan nasi pinggang mana? Lapor dia kata. Padahal dia tengok semayang, kena suruh main bola. Jadi jahil makzur tu, jahil makzur, kalau makan sikit boleh hal lagi. Kalau jenis ambil pinggang, pegang tangan orang tengah semayang, dia ikut imam baca tak anda lagi, sebab dia baru masuk Islam. Baca tak baca ikut imam dia. Tapi dah ambil nasi sepinggang tu, suruh main bola. Tak dia tu. Sebab apa banyak? Kalau sikit jahil makzur tak batal. Atau dilakukan dalam keadaan terpaksa, maghlub, orang yang dikerasi, orang yang terpaksa. Seperti halnya jika air dahak keluar ke bahagian luar dan tidak bisa tidak lemah daripada apa kata? Majihi itu ludah. Ludah. Maknanya dia kohok keluar dah sampai hak zahir. Tapi nak ludah dia tak boleh nak ludah. Kemudian dia tertelan sikit je tu, dimaafkan. Atau air liur mengalir ke dalam, masuk ke dalam bersama-sama sisa makanan yang terselit antara gigi, serta tidak mampu menyaringnya, tak mampu nak beza antara halus sangat serta tak mampu menyaring dan memuntah, bukan lalu memuntahkannya, dan meludahkannya, bukan lalu ni. Jadi sekarang ni dok, dia sisa makanan terlampau halus yang duduk antara gigi kita, yang mana yang lemah kita daripada nak membezakan, halus sangat, lemah daripada nak membezakan dan lemah daripada kita nak meludah. Dalam masjid nak ludah kan dia tak ada benda ni, tapi benda tu ada tu si kecil sangat-sangat. Maknanya kalau kita kata kok ada rasa sikit, tapi tak boleh nak beza, terlampau halus, tak nak beza. Nak beza pun tak boleh, nak ludah pun tak boleh, tertelan. Maka seperti itu tidak berpengaruh apa-apa, mana tidak mudarat. Allah dia buat terjemah gitu. Maka seperti itu tidak berpengaruh apa-apa. Arabnya fala yadurru, maka tidak mudarat ia, dengan bahawa tidak batal sembahyang. Sebab apa? Li uzrin, kerana uzur. Yang pertama uzur kerana lupa, kita panggil uzur tu, bukan sengaja. Yang kedua kerana dikerasi. Kemudian yang tiga dia antaranya pula, jadi maknanya dia bersekali dengan liur tu, tapi dia ada sikit halus sangat je. Sisa-sisa ni bukan ada nasi suti-suti, bukan, halus sangat-sangat. Nak beza dengan liur pun tak boleh nak beza, nak ludah pun tak boleh, sebab dia ada sekali tu. Maka telang hak tu tidak memudaratkan semayang. Hak kita ni kalau hak jenis makan nasi dengan ada ni daging lekat, lepas tu daging tu keluar daripada gigi hak tu, boleh beza hak tu, stoko-stoko tu. Ni tak boleh nak beza ni. Mana halus nak beza dengan liur, nak tambiskan, nak bezakan liur tak boleh. Tapi ada sikit-sikit, ada halus, tapi nak beza tak boleh. Maka tu tidak memudaratkan. Yelah, kadang-kadang kita ni berkomoh dah pun, kalau berkomoh tu dok tu, kadang-kadang ada sikit-sikit halus je. Tu tidak memudaratkan semayang kita. Cuma hak tadi tu, nak sejaganya. Kalaulah dia makan sedikit, lupa, tidak membatalkan semayang. Faham tak? Yelah, kadang-kadang orang uzur ni, kadang-kadang ada gigi makanan mulut, sudah main dia makan, apa pula makan, dia lupa tu. Kadang-kadang kan tak ada kuih tepi, kalau ada kuih orang lari dah, takut dia ambil ke dia. Tapi kadang-kadang ada dalam mulut dia, ada tengok semayang dia buat dah, sekarang sudah main saja, tak ada benda ni, ada lebih makanan sikit dalam celah dia telan. Kan tengah semayang kan, dok ingat dia kata tak ada apa-apa.
Lupa sedikit tidak membatalkan sembahyang. Faham tak? Ni jaga orang uzur, benda ni benda berlaku lah. Mari kena pandai lah kita ni. Tadi tu kalau bercakap sikit pun tak batal. Kalau dia makan sikit tak batal. Sebab dia cakap pasti lupa. Dia makan pasti lupa. Tidak membatalkan sembahyang. Ni hak biasa berlaku kalau orang tu orang uzur. Wa tabatulu bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan li ghairi mutaba'atin. Ni menambah rukun fi'li batal kalau dengan sengaja. Lupa tak batal lah kalau sengaja. Menambah rukun qauli makruh. Menambah rukun qauli makruh. Menambah rukun Fatihah makruh. Bukan menambah rukun Fatihah ni satu ayat Fatihah. Dia mengulangi bukan satu surah Fatihah. Dia mengulangi satu ayat aja. Dibaca dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang mula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makruh. Dia panggil apa? Mengulangi rukun qauli. Nak panggil mengulangi rukun qauli Fatihah ni bukan mengulangi satu Fatihah, satu surah Fatihah baru dinamakan mengulangi. Tak, mengulangi satu ayat pun dia sudah panggil mengulangi rukun qauli. Makruh. Mengulangi rukun fi'li, rokok 2 kali, sujud 3 kali, itu batal. Jadi hak batal ni adalah mengulangi rukun fi'li. Mengulangi rukun qauli tidak batal tetapi makruh. Mengulangi rukun qauli. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.